Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang ke-14 pada tahun 2018, Pakatan Harapan menang hanya 46% sahaja dari undi popular. 46% of the popular vote. Lagi 34% dimenangi oleh Barisan Nasional. Bermaknanya 34% campur 46, kesemuanya 80%. Pakatan dan Barisan menang 80% dari undi popular. Tapi Barisan dapat 1.5 juta undi, kurang dari Pakatan Harapan. Bermaknanya Pakatan Harapan menang 1.5 juta undi popular, lebih dari Barisan Nasional. Dari segi kerusi pula, Barisan Nasional mendapat 34 kerusi, kurang dari Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dapat 34 seats more kerusi parlimen dibanding dengan Barisan Nasional. Dan PAS dan Warisan di Sabah menang 2.3 juta undi. Bermaknanya 2.3 juta undi. Kalau Barisan dapat 1.5 juta undi kurang, sekiranya PAS dan Warisan bergabung dengan Pakatan, maka bergabung dengan Barisan, maka Barisan akan dapat 800,000 undi ekstra dibanding dengan Pakatan Harapan. So, Barisan, PAS dan Warisan akan memperolehi 800,000 undi lebih dari Pakatan Harapan. Tetapi kerusi PAS dengan Warisan hanya total 26. Jadi kalau 26 kerusi parlimen dari PAS dan Warisan, kalau gabung dengan Barisan yang mendapati 34 kerusi less, kurang, bermaknanya masih tak boleh memerintah, tak boleh nak form government. Dari segi undi, mereka dapat almost 1 million more votes. Barisan, PAS dan Warisan lah dapat almost 1 million, sejuta undi lebih dari Pakatan. Tapi dari segi kerusi, mereka masih short 8. So which means walaupun almost 1 million votes, they still get less than 8 kerusi short dari Pakatan. Pakatan masih boleh memerintah, masih boleh bentuk kerajaan dengan kekurangan undi 1 juta. Oleh kerana walaupun mereka kurang undi 1,800,000 saja, tapi dari segi kerusi mereka dapat lebih, almost 10 extra seats. So ini masalah sistem pilihan raya, electoral system Malaysia. Dan benda ni kita sudah bangkit semenjak tahun 2000 actually. Tahun 2000 dah 22 tahun kita sudah bersuara. Kita bermaknanya social activists, bloggers dan sebagainya. Kita telah bersuara more than 20 years, lebih dari 20 tahun, bahawasanya memenangi undi majoriti tidak bermaksud kita boleh menang juga kerusi majoriti. You can win extra votes but not extra seats. Bermaknanya, sekira kita menang hanya 45% sahaja dari undi lah kata. 55% dari undi popular, dari 55% of the popular vote mengundi untuk belah sana. Kita hanya dapat 45%, tak sampai 50% dari undi. Tapi kita masih boleh bentuk kerajaan dengan kerusi majoriti. Dan ini telah berlaku banyak kali, dua tiga pilihan raya ke belakang ni. Dan sebelum tu pun
masa UMNO memerintah, mereka dapat 60% dari undi tapi boleh dapat 80% dari kerusi dengan 60%. Mereka dapat katalah hanya 51% dari undi, tapi mereka masih boleh bentuk kerajaan dengan majoriti, simple majority, walaupun tidak ada undi kerusi 2/3. Masa Pak Lah dulu dapat 91% dari kerusi, more than 90% of the seats. Tapi undi tak sampai 2/3. Jadi dari segi undi, you don't get 1/3, 2/3. Tapi dari segi undi, walaupun tak 2/3, dari segi kerusi, you get more than 90%. So this is the problem with Malaysia's electoral system. It's not about votes, it's about seats. Dan Anwar Ibrahim telah bangkit masa tahun 2013 misalnya. Dia kata yang sebenarnya barisan kerajaan tidak sah. It's not a legal government. Oleh kerana barisan tak dapat lebih dari 50% undi. Barisan did not win more than 50% of the vote. So macam mana barisan boleh bentuk kerajaan apabila tak dapat 50% undi pun? Tapi barisan dapat lebih dari 50%, walaupun tidak 2/3, but they get simple majority, lebih dari 50% dari kerusi, walaupun kurang dari 50% dari undi. So this is basically the problem with Malaysia's electoral system. You must make sure you win the seats, not just the votes. Votes alone tidak mencukupi. Dan ini telah terbukti beberapa pilihan raya kebelakangan ni, terutama sekali pilihan raya yang lepas di mana Pakatan hanya dapat 46% dari undi tapi dapat majoriti kursi parlimen untuk bentuk kerajaan. Tapi apa yang mungkin ramai tak tahu, menjelang pilihan raya yang ke 14 tahun 2018, ramai dari penyokong-penyokong Pakatan, terutama sekali DAP dan PKR, mereka terbang balik dari luar negeri. Ada 1.5 juta rakyat Malaysia, 1.5 million rakyat Malaysia yang duduk di luar Malaysia. Seluruh, all over, termasuk China pun ada, Sweden pun ada, all over the world. Banyak banyak of course di Australia, even dekat UK, Europe dan sebagainya. Syarikat-syarikat penerbangan menjelang pilihan raya tahun 2018, syarikat-syarikat penerbangan telah memohon kepada Kementerian Pengangkutan untuk tambah flight. They applied to increase their flight. Banyak. AirAsia tu tambah banyak flight. Boleh katakan berganda. Dan many other airlines also mohon tambah flight oleh kerana permintaan, the request for seats tinggi. Ramai balik beberapa hari sebelum pilihan raya dan matlamat dia orang balik ialah untuk mengundi. And this was organised sebab ada grup-grup di merata dunia lah, Australia dan even in Hong Kong, China. These groups organising untuk pengundi-pengundi balik. Dan ramai ni of course Cina lah yang bukan Melayu. Dan they even wanted to organize chartered flight sebab bila flight tak cukup tu, kalau dia boleh dapat 200-300 orang, they can organize one chartered flight. Macam dia buat di Europe ni, footballers terbang sini situ semua dengan chartered flight, not commercial punya flight. So memang ada kesan flight atau penerbangan bertambah, berganda dan ramai balik Malaysia untuk mengundi. So there was a organised effort to bring back voters. Mereka yakin sekiranya dari 1.5 juta rakyat Malaysia yang duduk di seluruh dunia, di luar negara, kalau boleh 500,000 sahaja pun bawa balik ke Malaysia mengundi, akan berkesan, will have a big effect dari segi
performance Pakatan Harapan. Dan kebanyakan mereka, the majority of them are anti-government, anti-UMNO, dan mereka balik memang akan mengundi untuk Pakatan Harapan. And Tony Fernandez tu, AirAsia boleh confirm banyak mana flight mereka tambah untuk bawa pengundi balik to shuttle voters back to Malaysia. Dan ini ada kesan oleh kerana dalam keadaan sekarang ni, di mana 500,000 undi perbezaan di antara satu parti dan satu parti lain akan menentukan menang atau kalah pilihan raya. So 500,000 vote is not a small thing. And kita kena understand, kalau kita 500,000 vote for kata pakatan, and barisan kena cari lagi lebih dari itu untuk nak counter balik. So you lose one vote, you're going to need to look for 2 votes to replace the 1 vote you lost, supaya you boleh dapat at least simple majority lah. So this is the problem. Pengundi walaupun bertambah sampai 1.5 juta, misalan macam kes ni Pakatan Harapan, di mana mereka mendapat tu, tapi kalau dia include sekali pun, misalan Barisan Nasional bergabung dengan PAS dan PAS and Warisan Sabah, tidak semestinya Pakatan akan kalah, sebab walaupun mereka dapat hanya 40 lebih dari undi, dan mereka tidak dapat 54% misalan. They got 46%, they didn't get 54%. Tapi 54% yang dia tidak dapat tu, kalau tengok dari segi kerusi, Pakatan masih majority. Pakatan masih boleh bentuk kerajaan. So it's not easy election. Dan it's not about tambah undi, it's about di mana undi tersebut kita tambah. Sebab kalau kita tambah undi di kawasan-kawasan, di misalan kita memang boleh menang, so kita tambah undi, tidak akan jadi apa, sebab kerusi tu memang kerusi kita dah, it's our seat. So kalau kita menang misalnya Kuala Terengganu as an example, kita akan menang di Kuala Terengganu. Tapi kalau kita bawa balik semua pengundi-pengundi dari Singapura misalnya, kata tak, ramai orang Terengganu, orang Kelantan duduk di Singapura, cari makan di Singapura. Kalau kita bawa balik pengundi-pengundi Melayu, pengundi-pengundi rakyat Malaysia di Singapura, bawa balik ke Kelantan and Terengganu, tidak akan jadi apa, sebab tanpa dia orang pun kita akan menang. So kita tambah undi di kawasan-kawasan itu, kita masih akan menang. So we are wasting our vote. Tapi sekira orang Terengganu dan Kelantan, katalah duduk di KL, dan mereka daftar untuk mengundi di Selangor atau Kuala Lumpur, itu akan jadi kesan. Sebab vote tu akan membantu pembangkang, ataupun in this case kerajaan, sebab PAS duduk dalam kerajaan, akan bantu kerajaan. So kalau kita tengok masa pilihan raya lah, season pilihan raya, orang Terengganu Kelantan tu ramai balik ke Terengganu dan Kelantan, from Kuala Lumpur, from Kedah, from Johor, from Singapore. Dia orang semua rush back untuk nak mengundi di kampung di Terengganu Kelantan. Tapi memang katalah PAS akan ataupun UMNO akan menang di kawasan situ. Pakatan Harapan tidak boleh menang kalau Terengganu Kelantan. So kalau pengundi Kelantan yang duduk di luar Kelantan, atau pengundi Terengganu yang duduk di luar Terengganu balik mengundi, it's not going to help. But if they live in KL and Selangor and they register sebagai pengundi di KL dan Selangor dan mengundi di situ, maka it will have some effect untuk membantu PAS ataupun even UMNO, sebab ini semua orang Melayu dan mereka akan undi PAS ataupun UMNO. So this is the issue. 1.5 juta rakyat Malaysia duduk di luar Malaysia, dan lagi berapa juta rakyat misalnya Terengganu Kelantan duduk di luar Terengganu Kelantan, bukan saja di luar Malaysia tapi mungkin di Singapura ataupun di pantai barat.
And how do you organize the voters? You see, DAP ni, they have organized their voters so that dia tahu di mana mereka tetap akan kalah. Misalnya, kalau DAP bertanding kat Terengganu, Kelantan, they're going to lose anyway. So, Cina-Cina Terengganu, Kelantan tu yang duduk di pantai barat, misalnya, West Coast, dia orang tak rush back Terengganu, Kelantan untuk mengundi. Wasted sebab dia nak undi untuk siapa. So, they vote. Dia orang mengundi di pantai barat di mana DAP bertanding. So, they have organised. DAP telah organised. Tapi PAS dengan UMNO ni lemah dari segi organising their voters. And you tengoklah tiap-tiap pilihan raya. Macam dia orang balik raya tu. Balik mengundi. And they even organize dulu pemuda UMNO lah. Apa semua organize. Charter lah bas. Dan bagi even bukan saja bagi bas tapi bagi even allowance duit makan bagi dia orang balik ke Terengganu Kelantan. Tapi tak juga UMNO menang kerusi di Terengganu Kelantan. Dia orang balik Terengganu Kelantan tu dia orang undi untuk PAS bukan untuk UMNO. Jadi UMNO sponsor pengundi balik Terengganu Kelantan untuk dia orang mengundi PAS. So it doesn't work. And ini yang akan menentukan pilihan raya akan datang. Kita cerita tentang kalau PAS ni bersama UMNO, bersatu bersama UMNO, maka UMNO plus PAS plus bersatu will guarantee dia orang akan menang pilihan raya. Tapi pilihan raya yang lepas tak. Even kalau UMNO dengan bersatu, UMNO dengan PAS berpakat, and dia orang dapat lebih undi dari segi popular vote, lebih undi dari Pakatan Harapan, sebab Pakatan Harapan hanya dapat 46%. Jadi dengan gabungan katalah even Warisan PAS dan Barisan Nasional, they will get 50% banding dengan Pakatan less than 50%, but they will still not get enough votes to form the government. So UMNO termasuk PAS of course kena fikir masak-masak perkara ini. This issue is not about whether you can get the votes and hence you can win the election, sebab itu telah terbukti pada pilihan raya yang lepas. Dengan undi majoriti you masih tak boleh bentuk kerajaan. Dan kalau kita tengok misalnya Melaka dan Johor, pilihan raya negeri baru ni, dia orang kata okay, barisan performance cemerlang, maknanya they did very well. Not so. Dari jumlah undi, UMNO Barisan tidaklah mendapat lebih on popular vote. Masalah dia ramai malas nak ngundi. They didn't want to go back sebab yang mengundi di Melaka, Johor tu, orang luar tu, orang Johor, orang Melaka yang duduk di luar Johor dan Melaka, dia orang malas nak balik. Voter turnout was very low. Voter turnout low dan jumlah undi yang diperolehi oleh barisan ni sebab the same. Masalah dia, mereka yang sokong pembangkang tak balik mengundi. So, it's basically you didn't win more votes. It's the other side won less votes. Dia orang dapat undi kurang, bukan you yang dapat undi lebih. And it's all because orang tak mau balik mengundi sebab mereka tak nampak apa faedah undi untuk pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Tapi kalau pilihan raya umum, general election, kemungkinan dia orang akan balik, especially kalau pembangkang organize untuk pengundi-pengundi balik ke Johor dan juga Melaka untuk mengundi. Dia punya parliamentary election akan datang ini will be very different, akan beza dengan pilihan raya negeri baru ini. So UMNO kena stop lah retorik-retorik because you won not because you got more votes. You won because the other side got less votes. And sekiranya they make sure that this general election, PRU 15 ni, yang akan berlaku kalau tak ujung tahun ni, awal tahun depan, if they makna organize voters untuk balik, bukan saja balik negeri, tapi balik negara, dari negara-negara lain, and we talking about apa, 1.5 million. Kalau katalah dia orang balik separuh sekalipun, just half the 1.5 million akan menjadi satu efek, satu kesan besar kepada prestasi UMNO,
dan Barisan Nasional. So mungkin berhentilah cakap besar ni. Cakap macam ni, you ni sudah boleh menang garanti 100% sebab dalam dunia ni manusia tak boleh garanti anything 100%. Tuhan saja yang boleh garanti 100%. And kita tidak tahu what is going to happen. And sekiranya the missing voters ni, pengundi-pengundi yang hilang pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor, dan kalau dia orang muncul, dia orang kembali, the performance for UMNO Barisan is not going to be as fantastic, tidaklah begitu cemerlang this time around. Assalamualaikum, salam sejahtera.